سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير اللهم آمين. ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, banyak syukur dan pujian kita panjatkan kepada Allah SWT. Pagi ini, hari ini masih lagi kita dapat hidup seperti semalam. Umurnya bertambah, tapi alhamdulillah kesihatan kita macam biasa, sakit sikit-sikit tu biasalah kan. Alhamdulillah masih bernyawa lagi, bermakna masih lagi Allah beri peluang untuk kita tambah apa yang kurang untuk baiki apa yang tak berapa nak baik tu, insya-Allah. Hari ini kita sambung surah Al-Hasyr, melihat pada ayat yang ke 15, insya-Allah. Ayat yang ke-15, muka surat 547. Muka surat 547. Baik, kita baca dulu ayat yang ke-15 ni. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. كمثل الذين من قبلهم قريبا كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. Terjemahan. Keadaan kaum Yahudi itu samalah seperti orang daripada suku Yahudi yang terdahulu sedikit daripada mereka yang telah merasai akibat yang buruk di dunia, yakni di dunia daripada perbuatan mereka. Mereka pula akan beroleh azab yang pedih pada hari akhirat kelak. Baik. Ayat yang ke-15 masih lagi lanjutan daripada ayat yang sebelum ni. Cerita mengenai dua, kan, cerita mengenai munafik dan juga cerita mengenai kaum Yahudi. Ayat yang ke-14 menyebut mengenai kaum Yahudi dan juga kaum munafik itu tak berani nak berlawan dengan Nabi dan juga para sahabat kecuali kalau mereka berada di tempat sendiri ataupun mereka ada tempat perlindungan. Dan mereka itu walaupun nampaknya bersatu tetapi hati mereka itu berpecah kerana ada keinginan masing-masing yang ingin dicapai. Dan hati yang tidak bersatu ini akan menyebabkan apa sahaja perkara dalam apa sahaja kumpulan gagal. Tak kisahlah kumpulan kecil ataupun besar, kan, profesional ataupun semi profesional, sama. Kalau hatinya tak bersatu, maka pasti akan ada masalah dalam nak menjalankan satu urusan itu. Dan sebab itu kita sebutkan bila sahaja orang beriman itu masuk ke dalam syurga, perkara pertama sekali yang Allah lakukan ialah apa? Hanya solat kan? Ya. Nak orang beriman nak masuk syurga, Allah beri salam kan? Malaikat bagi salam, kemudian nanti Allah turun pula bagi salam. Betul? Bagi salam. Surah yang ke-15 ayat yang ke-47. Surah 15 ayat yang ke-47, muka surat 264. Muka surat 264. Allah berfirman,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. ونزعنا ما في في صدورهم صدورهم من من غل غل إخوانا على على سرور سرور متقابلين. Terjemahan. Enam, 47. 47. Dan kami cabut akan apa yang ada di hati mereka dari perasaan hasad dengki sehingga menjadilah mereka bersaudara dalam suasana kasih mesra serta mereka duduk berhadapan di atas pelamin masing-masing. Baik. Allah sebutkan mengenai apa? Allah sebut mengenai Allah cabut dulu perasaan hasad dengki sebelum apa? Sebelum nanti mereka semua orang beriman ni duduk di hadapan bahasa dalam terjemah pelamin masing-masing. Di atas duduk berhadapan di atas singgah sana masing-masing. Maksudnya apa? Settlekan dalaman dulu sebelum fizikal punya kontak, sebelum fizikal tu bertemu depan-depan. Allah selesaikan dalaman dulu. Sebab apa? Kalau dalaman tak selesai, jumpa depan-depan pun tak boleh nak senyum, nak tengok muka pun tak boleh nak berapa nak tengok. Kan? Sebab apa? Dalam tu tak selesai. Maka Allah selesaikan yang dalam dulu, barulah Allah sebut tentang apa? Nanti duduk secara fizikal depan-depan. Allah tak sebut duduk fizikal depan-depan dan Allah cabut perasaan hasad dengki, tak. Allah sebut Allah cabut dulu perasaan hasad dengki, barulah lepas tu Allah sebut tentang masing-masing akan duduk berhadapan di singgah sana. Maka yang memberi kefahaman kepada kita penting perihal kulub, perihal hati ini untuk diberi perhatian. Agar setiap daripada kita berada, kita katakan on the same page, kan, pada muka surat yang sama dalam nak menjalankan satu urusan tu, apa saja urusan, kan, dalam syarikat ke, organisasi ke, dalam keluarga ke, bahkan dalam diri, kena jelas kan matlamat yang hendak dicapai itu, barulah kerja akan berjalan dengan lancar. Kalau perihal keinginan hati masing-masing ini tidak diuruskan, maka perjalanan akan menjadi susah. Walaupun perjalanan itu senang, perjalanan itu singkat, tapi dia akan jadi susah, kan. Nak travel pergi Negeri Sembilan daripada sini dekat je, kan, tapi seorang tu nak berhenti R&R nilai, sebelum tu seorang tu nak singgah rumah anak dia lah, seorang tu nak pergi hantar barang lah, dia akan jadi lambat. Padahal kalau straight sekejap je sampai. Tapi bila masing-masing ada keinginan atau kehendak masing-masing, dia perjalanan tu yang jauh, yang dekat akan jadi jauh, yang senang akan jadi susah. Ini semua kenapa? Kerana mereka adalah kaum yang la ya'qilun, tidak menggunakan akal fikiran. Maka sebab itu agama ini disatukan satu je. Tuhan itu satu, kan. Kitab tu satu, Rasul satu. Semuanya balik kepada satu sahaja. Sebab apa? Kalau bukan kita cerita ada banyak, kalau ada dua sahaja dah cukup dah membuatkan apa? Keadaan jadi huru-hara. Kalaulah Rasul ada dua, kalau kitab kita ada dua, ataupun kalau Tuhan ada dua, pasti akan jadi kecelaruan. Dalam satu syarikat ada dua bos. Ada dua bos, kan. Mungkin dua bos ni keluarkan arahan yang sama pada kebanyakan masa, tapi akan ada masa nanti arahan tu akan bertindih, arahan tu akan berbeza, kan. Jadi staf yang kat bawah tak tahu nak kejar yang mana satu, nak kejar bos nombor yang A ke bos yang B, tak tahu nak kejar. Sebab apa? Ada dua bos. Dia kena ada satu sahaja. Waktu Tuhan hanya ada satu sahaja, dan Allah sebut kalaulah ada banyak Tuhan di atas muka bumi ini, Allah kata la fasadata. Bumi ini akan hancur, akan berlaku kerosakan di atas muka bumi ini. Kenapa? Kerana arahan berbeza berdasarkan kehendak dan keperluan yang berbeza. Bila Tuhan satu,
kitab itu satu dan rasul itu satu mudah untuk menjalankan tugas, dan semua pun jelas, apa-apa balik kepada yang satu sahaja. Kalau ada dua kitab, ada masalah, seorang rujuk kitab A, seorang rujuk kitab B, kan dah jadi hal pula nak mana satu nak ikut, sebab dua-dua pun ada dua kitab dekat situ. Dia balik kepada yang satu sahaja. Baik, maka orang yang dia menggunakan akal fikiran dia untuk proses maklumat, maka dia akan jelas apa yang patut dilakukan dan apa yang dia tidak boleh lakukan. Dia akan jelas hanya dengan dia menggunakan akal dia untuk proses maklumat yang dia dapat. Barulah terjelmanya perbuatan yang betul mengikut arahan. Kalau tak, arahan tu tak diproses menggunakan akal, itu jadi tersalah buat, kan, tersalah buat. Baik. Ayat yang ke-15 Allah sebutkan mengenai keadaan kaum Yahudi itu samalah seperti orang-orang Yahudi dari suku yang terdahulu sedikit dari mereka. Kariban, yang kejap je dulu sebelum daripada mereka. Baik, ada dua. Pertama, siapakah yang dimasukkan dengan kariban itu, orang yang terdahulu sedikit daripada mereka itu? Pertama kita lihat yang dimasukkan ialah Yahudi yang terjadi pada perang Badar. Yang terjadi pada perang Badar. Kita lihat pada surah yang ke-8 ayat 48. Surah 8 ayat 48 pada muka surat 183. Muka surat 183. Surah Al-Anfal. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ قَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وقال إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Dan ingatlah ketika syaitan menjadikan pekerjaan buruk mereka dipandang baik sambil menghasut mereka dengan berkata, pada hari ini tiada ada sesiapa pun daripada umat manusia yang dapat mengalahkan kamu, dan sesungguhnya aku adalah pelindung dan penolong kamu. Maka apabila kedua-dua puak angkatan tentera Islam dan kafir musyrik saling kelihatan, yakni berhadapan, syaitan itu berundur ke belakang sambil berkata, aku berlepas diri daripada kamu kerana
sesungguhnya aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihatnya. Sesungguhnya aku takut kepada Allah dan Allah sangat berat azabnya. Baik. Apa kaitan dengan ayat 15 yang kita sedang bincangkan ni? Baik, kaitannya ialah apa yang terjadi kepada Yahudi Bani Nadir ialah apa? Mereka pada asalnya nak keluar, tak jadi keluar. Sebab apa? Sebab kaum munafik janji akan tolong mereka. Tapi bila terjadinya hari mereka diserang, apa yang terjadi? Munafik tak tolong pun mereka hingga mereka kalah dan dihalau keluar daripada Madinah. Kisah mereka ini sama seperti mana yang terjadi pada perang Badar. Iaitulah ketika syaitan dia berjanji kepada kaum kafir musyrik. Dia kata apa? Pada hari ini tidak ada sesiapa pun dari umat manusia yang dapat mengalahkan kamu. Dia kata tak ada siapa. La ghaliba lakumul yaum. Tak ada siapa yang boleh kalahkan kamu pada hari ini. Wa inni jarul lakum, dan aku ni pelindung dan penolong kamu. Dia janji. Baik. Syaitan ini janjinya macam ni. Pertama dia janji dari sudut dia letakkan apa? Bisikan-bisikan pada orang. Supaya kita rasa seorang waktu itu mereka rasa mereka itu hebat, mereka itu kuat. Letakkan engkau ni kaum apa? Kabilah yang ramai di Mekah. Engkau memiliki harta yang banyak, senjata yang lebih bagus daripada orang Islam. Orang Islam tu baru je ada duduk dekat Madinah tu. Kan duit pun tak ada. Senjata lagilah kurang. Kan pertahanannya. Tenteranya pun. Kan korang ni lagi lama. So korang akan lagi baik. Kalau lawan, confirm menang. Tak ada siapa yang boleh nak kalahkan. Maka dia orang rasa seronok lah kan dengan bisikan-bisikan yang begitu. Kemudian apabila telah terjadi perang berhadapan tentera kaum muslimin dan juga kaum kafir musyrik ketika itu, maka apa yang jadi? Syaitan kata, inni bari'um minkum. Aku berlepas diri daripada engkau. Dia berlepas diri. Sebab apa? Sebab dia nampak apa yang kita tak nampak. Dan dia cakap apa? Ini yang paling kita kata paling apa? Kalau bahasa kasarnya paling teruk sekali lah kan. Kelakar. Ini akhafullah. Dia kata dia takut kepada Allah. Tapi dia lawan Allah. Tapi dia lawan. Maka betapa teruknya orang manusia yang dia tak takut ke Allah. Sedangkan syaitan pun takut dekat Allah. Jin takut kepada Allah. Kan iblis takut kepada Allah. Jadi kenapa ada manusia yang tak takut kepada Allah? Bukanlah dia kata aku tak takut Allah, tak. Tapi perbuatan dia itu menunjukkan dia tak takut kepada Allah. Orang yang disanggup untuk meninggalkan solat, kenapa? Itu antara dia tanda dia tak takut Allah. Kenapa berani buat perkara yang tak betul dalam pekerjaan? Kerana tak takut Allah. Kenapa berani sebarkan benda yang tak benar, fitnah dan sebagainya? Kerana tak takut kepada Allah. Sedangkan syaitan pun takut kepada Allah Azza wa Jalla. Bila dah berhadapan, syaitan kata apa? Ini bari'um. Aku berlepas diri daripada engkau. Sebab apa? Aku nampak apa yang kau tak nampak dan aku takut kepada Allah, dan Allah itu syadidul iqab. Maka keadaan mereka sama. Kan? Yahudi Bani Nadir bila dah berhadapan dengan orang Islam, munafik berlepas diri. Ketika orang Islam dah berhadapan dengan kaum kafir musyrik, syaitan berlepas diri. Kan? Keadaan mereka sama. Dan perang Badar baru saja terjadi. Bukan dah lama terjadi, baru sahaja terjadi. Dan sepatutnya Bani Nadir ini mengambil pengajaran. Dan mereka masih lagi ingat sebab baru je terjadi, bukan dah lama. Dan perang Badar satu perkara yang besar. Sebab apa? Itu perang yang pertama dalam Islam. Perang yang pertama dalam Islam. So untuk orang Islam dia besar. Dan untuk orang bukan Islam besar tak? Besar juga. Sebab apa? Sebab dia melawan orang musyrik Mekah. Kan? Orang kafir musyrik Mekah, dia orang ni dah kabilah yang dah lama dah, yang ternama kan, yang hebat. Orang Islam waktu tu Madinah baru je, kita kata setahun jagung. Kerajaan yang baru. Kan? Dan bilangan pula
Kan orang Islam berapa ketika tu? Pada perang Badar? 300 kot. 313. Dan ada riwayat kata 314, ada riwayat kata 315. Tapi selalu yang diambil ialah 313. Dan orang kafir ataupun orang musyrik Mekah berapa? Bilangannya 1000 orang. Kelengkapan pula orang Islam bawa waktu tu unta lagi banyak daripada kuda. Maksudnya apa? Kalau bawa unta lebih banyak daripada kuda maksudnya apa? Okay. Maksudnya bukan pergi untuk berperang lah. Kan? Unta digunakan untuk bawa barang dagangan, untuk bawa bekalan makanan. Untuk. Kuda untuk mengawal, untuk pergi berperang, untuk menyerang, itu kuda. Untuk mengejar kabilah, itu guna kuda. Orang Islam waktu tu bawa kuda kurang daripada 15 ekor kuda. Sikit. Beza dengan orang Mekah waktu tu dia bawa beratus ekor kuda, unta bawa sikit je. Sebab apa? Memang dia orang keluar nak perang. Bukan keluar untuk nak travel dan sebagainya. Maka ini satu perkara yang besar. Yang besar dalam ketika itu. Kan? Maka bila terjadi perang dan orang kafir musyrik kalah, dia satu perkara yang menjadi buah mulut di kita kata di semenanjung Arab semua, menjadi buah mulut orang duk bersembang. Orang Mekah kalah dengan orang Islam Madinah yang baru setahun jagung, kelengkapan peperangan tak cukup hebat, bilangan ketenteraannya 2 kali ganda kurang, kan? Tapi boleh kalah. Jadi buah mulut yang sangat besar. Maka orang Yahudi di Madinah ketika itu, mereka semestinya orang yang sangat tahu tentang perkara ini dan ingat tentang perkara ini. Tetapi sebab itu Allah sebutkan kamatsalil ladzina min qablihim qariban. Kan sepatutnya apa? Sepatutnya Yahudi Bani Nadir ini ambil pengajaran apa yang telah terjadi dekat je sebelum mereka sebelum itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dimasukkan dengan orang-orang yang terdahulu sedikit daripada mereka ini ialah siapa? Cerita tentang perang Badar tadi, Quraisy tadi dikalahkan waktu bila terjadi? Terjadi pada 17 Ramadan kan? 17 Ramadan tahun berapa Hijrah? Tahun 2 Hijrah. Tahun 2 Hijrah. Baik. Jadi itu yang pertama. Kamatsalil ladzina min qablihim qariban. Siapa yang orang yang terdahulu sebelum Bani Nadir ni yang Allah nak suruh ingat. So pertama adalah peristiwa yang terjadi pada perang Badar tahun 2 Hijrah, bulan Ramadan 2 Hijrah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang Allah suruh ingat qariban itu adalah Bani Qainuqa. Bani Qainuqa. Ingat tak kisah Bani Qainuqa ni? Yang dia kacau seorang wanita Islam di pasar tu, yang kemudian seorang lelaki Islam pertahankan, kemudian dia dibunuh, kan? Kisah tu kita selalu dengar. Pasal Bani Qainuqa, pasar Yahudi lah. Sebab dulu orang Islam tak ada pasar. Yang ada pasar orang Yahudi, yang pegang ekonomi Madinah orang Yahudi, bukan orang Islam, kan? Lepas tu Abdul Rahman bin Auf dah sampai ke Madinah, kan, dia nak pergi berniaga tu, tunjukkan pasar tu, itulah dia pasar Bani Qainuqa, pasar Yahudi, bukan pasar orang Islam. Orang Islam tak ada pasar. Baik, maka kisah itu kan Qainuqa, sebab dekat Madinah ada berapa golongan Yahudi? Nadir, Qainuqa, 3 kot. Ada 3, betul? Ada 3. Satu lagi lupa. Siapa? Yalah. Satu lagi. Bani Nadir, Qainuqa, Bani Quraizah, bukan ya? Bukan. Ingatlah Ustaz. Siapa boleh bantu? 2 tu dah betul dah. Qainuqa betul. Bani Nadir betul lah, sebab kita sedang belajar ni. Satu sahaja lagi. Apa namanya?
Khazraj ke Ustaz? Khazraj Khazraj, bukan. Khazraj Islam. itu Islam, Ansar tu. Aus dan juga Khazraj. Siapakah? Baik, satu Qainuqa, satu lagi Bani Nadir, satu lagi adalah yang jadi 12 Quraizah tadi. ke? Quraizah. Itulah Quraizah. macam lupa tapi sebut tak sure dia Yahudi ke orang Madinah sendiri. Betul. Maka betul lah, tiga-tiga betul, dia adalah Qainuqa, Nadir dan juga Quraizah. So ada 3 lah. So yang pertama sekali diusir daripada Madinah Qainuqa. Kemudian yang kedua Nadir, yang ketiga nanti Quraizah juga akan diusir daripada Madinah selepas daripada perang Khandaq yang parit. Baik. Maka qariban ini kamatsalil ladzina min qablihim qariban, orang yang dekat je sebelum kamu ni, Allah nak suruh Bani Nadir ingat ialah Bani Qainuqa yang diusir keluar daripada Madinah bila diusir? Pada bulan Syawal tahun 2 Hijrah juga. Sama. So perang Badar terjadi bila? Bulan Ramadan, 17 Ramadan 2 Hijrah. Qainuqa diusir bila? Bulan Syawal. So lepas Ramadan, raya tu, waktu bulan raya tu, tahun yang sama 2 Hijrah juga. Diusir daripada Madinah. Sebab kan kisah tadi itulah kan mengganggu wanita Islam dan akhirnya membunuh seorang lelaki Muslim yang mempertahankan wanita Muslimah tersebut. Maka Allah sebut kamatsalil ladzina min qablihim qariban dzaqu wabala amrihim walahum azabun alim. Perumpamaan orang Yahudi Bani Nadir ini, Allah suruh ingat samalah macam orang yang terdahulu sedikit daripada mereka. Yang mereka itu juga telah merasai akibat yang buruk di dunia. Sebab apa? Sebabkan perbuatan mereka sendiri. Dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya nanti pada hari akhirat. Maka Allah yang suruh ingat, pengajaran ada tak sebelum tu? Ada bukan satu, tapi ada 2 pengajaran yang besar sebelum tu yang tak mungkinlah orang akan lupa. Tak mungkin orang akan lupa tentang kisah perang Badar. Dan juga siapa yang di Madinah tak mungkin lupa pasal kisah Qainuqa. Sebab apa? Ini kita cerita tentang penduduk asal yang dihalau. Ibaratnya halau orang Selangor keluar daripada Selangor. Kan? Orang akan ingat tak orang Selangor kena halau keluar daripada Selangor? Mesti orang akan ingat, takkan lupa punya. Mesti ingat sampai bila-bila. Ingat sampai bila-bila. Setiap negeri pun akan ingat peristiwa tu. Sebab apa? Takut mereka pun sama akan dihalau daripada negeri masing-masing. Tak mungkin lupa. Sebab itu Allah sebut kenapa Bani Nadir ini tak ingat. Baru je terjadi sebelum dekat je mereka itu, iaitu kaum mereka sendiri, Yahudi juga dihalau keluar diusir keluar daripada Madinah. Dan mereka diusir itu kan kenapa? Kerana perbuatan mereka sendiri. Dan kerana perbuatan mereka sendiri. Yang terjadi pada perang Badar, kenapa terjadi peperangan? Kerana mereka sendiri yang datang nak menentang orang Islam. Orang Islam waktu tu nak apa? Nak mengambil balik barang dagangan daripada Abu Sufyan, rombongan Abu Sufyan. Dia nak ambil balik. Tetapi orang Quraisy Mekah datang untuk nak berperang. So akibat perbuatan tangan mereka sendiri yang pergi nak berperang, akhirnya mereka kalah. Qainuqa sebab apa? Perbuatan buruk mereka sendiri yang mengganggu wanita di pasar itu dan akhirnya membunuh seorang lelaki Muslim. Maka akibat perbuatan buruk yang mereka sendiri lakukan, akhirnya mereka terusir keluar daripada Madinah. Baik. Maka apabila kita melihat pada ayat ini, kan antara pengajaran yang boleh kita ambil ialah
Ini yang Allah selalu sebutkan dalam Al-Quran. Allah selalu sebutkan apa? Lihat Sejarah. lihat sejarah. Ringkasannya, lihat sejarah dan juga lihat sekeliling. Ini banyak dibawa dalam Al-Quran. Sebab itu dalam Quran banyak cerita tentang umat-umat terdahulu, sejarah. Kalau kita cerita tentang umat terdahulu, kita nak cerita tentang nak mempertahankan negara. Kita tengok apa? Kita tengok pada sejarah sebelum merdeka, kan? Kita tengok tentang itu untuk kita tak melakukan perkara yang sama pada hari ini. Awalam yahdilahum. Awalam yahdilahum. Masya-Allah. Seronok dengar. Sebut je poin yang keluar ayat. Sebut je poin keluar ayat. Masya-Allah. Alah Ustaz, satu-satu je yang tahu je. Tak kisah. Tak kisah. Yang penting ada Tapi kaitan. ingatlah juga, orang yang belajar yang sama pun tak ingat Ustaz. Dia penting boleh tahu, boleh lihat poin dia, boleh teringat. Jadi Al-Quran dibawakan lihat sejarah, lihat sejarah. Supaya apa? Ambil pengajaran, belajar daripada sejarah. Sebab itu diulang-ulang banyak kisah-kisah umat-umat yang terdahulu. Banyak kali ulang. Banyak kali ulang. Tak adalah kita baca novel yang diulang-ulang cerita dia, tak ada. Al-Quran je yang mengulang-ulang cerita dia. Tetapi kenapa Allah masih mengulang-ulang cerita dalam Quran? Peringatan. Sebagai peringatan. Kenapa? Sebab kita selalu lupa. Ya. Kerana manusia ini selalu lupa, kerana manusia ini banyak sangat melawan. Banyak sangat melawan. Ya, sebab itu Allah selalu ulang-ulang ayat Al-Quran ini. Kan? Antara contohnya Allah sebutkan kan dalam surah yang kita baca pada setiap hari Jumaat. Allah sebut dan ayat yang ke-54, walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Dan demi sesungguhnya kami telah huraikan dengan pelbagai cara dalam Al-Quran untuk umat manusia dari segala jenis contoh bandingan. Perkataan dia apa? Masal. Misal. So kena ambil perhatian. Ayat yang kita bincangkan hari ini ada perkataan tu tak? Ada. Kamathalil ladzina min qablihim qariban. So misal tu nak kena tengok. Misal tu nak kena beri perhatian. Samalah seperti tu. Dan sememangnya manusia itu sejenis makhluk yang banyak sekali bantahannya. Sebab banyak kali membantah, suruh buat tak buat, ada je alasan dan ada je jawapan. Maka Allah ulang-ulang pelbagai contoh dari umat-umat yang terdahulu dalam Quran ini supaya sedar, supaya manusia itu sedar, manusia itu ambil pengajaran, beringat. Itu tujuan apa? Diulang-ulang ayat dalam Al-Quran. Maka pertama kita boleh ambil ialah kita nak Allah suruh lihat sejarah, lihat umat-umat yang terdahulu dan juga lihat pada sekeliling. Lihat pada sekeliling. Lihat sekeliling ni itu yang kita selalu baca dalam Al-Quran. Allah sebutkan, saya lihat ayat dia. Tapi Ustaz, lihat dan dengan akal lah, apa tu, ulul albab tu, berfikir secara waras lah, secara betul. Kalau you bias kan, macam you nak tegakkan diri you betul, you tengok cara you. Betul. Itu nanti kita akan lihat pada ayatnya. Kita lihat dulu pada surah yang ke-40 ayat ke-82. Ayat ke-82 surah Ghafir, muka surah 476. Surah Ghafir surah yang ke-40 ayat ke-82. Ya Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Alhamdulillah minasyaitonir rajim. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم Afalam yasiru fil ardi فينظروا كيف قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون kanu أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. Terjemahan. Apakah mereka tidak berjalan dan mengembara di muka bumi, lalu memerhatikan bagaimana kesudahan orang yang terdahulu daripada mereka yang telah dibinasakan dengan sebab dosa-dosanya? Orang itu lebih ramai daripada mereka dan lebih hebat daripada mereka daripada segi kekuatan dan kesan-kesan usaha pembangunan di muka bumi. Dalam pada itu, apa yang telah diusahakan oleh orang itu tidak dapat menolong mereka sedikit pun. Baik. Sebab itu Allah suruh berjalan di muka bumi untuk apa? Untuk melihat, memperhatikan, lihat sekeliling bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu dari mereka, yang lebih kuat, yang lebih kaya, yang pembangunannya lebih hebat. Dan tapi seperti mana yang tadi Encik Zainul sebutkan, kan, berjalan tu kena nak melihat sekeliling tu, bagaimana cara nak melihat sekeliling, dan bagaimana cara nak melihat, Allah suruh jalan lihat sekeliling. Caranya bagaimana? Caranya itu Ikut cara Nabi. ikut cara Nabi, tepat sekali. Kerana kalau tak boleh menangis kat tempat tu jangan masuk. InsyaAllah. Lepas tu kena cepat-cepat keluar. Betul. Tempat-tempat yang itu sunnah dia kan Ustaz? Betul. Tempat-tempat mana yang diazab tu kena jalan cepat-cepat. Kita tak boleh appreciate, oh dia orang ni kuat, bagus. Tak boleh cakap macam tu Ustaz. Kalau kita nak tengok tu, boleh Allah suruh tengok yang dia orang ni semua lebih kuat, lebih hebat. Tapi untuk bandingkan dengan diri kita. Dia orang tu kuat dan hebat pun habis hancur. Kita yang tak kuat dan tak hebat macam dia orang pun, alah, apalah lagi kalau Allah nak hancurkan, nak tukar kita ini dengan kaum yang lain. Baik, berjalan suruh lihat di muka bumi. Berjalan dan mengembara. Bagaimana cara nak melihat ketika mengembara itu Allah sebutkan dalam surah yang ke-22 ayat ke-46. Muka surat 337. 337 surah Al-Hajj surah ke-22 ayat ke-46. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها Afalam yasiru أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Terjemahan. Oleh itu, bukankah ada baiknya mereka mengembara di muka bumi supaya dengan melihat kesan-kesan yang tersebut akan tergerak hati mereka untuk memahaminya, atau ada telinga yang dengannya mereka dapat mendengar? Tetapi kalaulah mereka mengembara pun tidak juga berguna, kerana keadaan yang sebenarnya bukanlah mata kepala yang buta, tetapi yang buta itu ialah mata hati yang ada di dalam dada. Maka dalam nak berjalan mengembara, yang perlu dilakukan ialah berjalan sambil bukan saja melihat dengan mata, tapi kena melihat dengan
hati. Sebab itu Allah kata qulubun ya'qiluna biha. Hati itu yang berakal, yang proses maklumat. Kan? Orang Yahudi dan juga orang munafik, mereka ayat ke-14 disebut apa? Zalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Mereka adalah kaum yang tidak berakal. Kenapa? Mereka melihat Nabi depan mata, mereka melihat orang Islam depan mata, kehebatan mereka, tapi mereka tak fikir dengan hati. Kalau mereka proses maklumat tersebut, mereka tahu Nabi dan orang beriman ketika itu, iaitu para sahabat, mereka jadi begitu sebab apa? Sebab taat kepada perintah Allah SWT. Maka lebih patut nak takut kepada siapa? Kepada Allah. Lebih patut nak taat kepada siapa? Kepada Allah. Tapi tak, orang Yahudi dan munafik, dia takut kepada orang beriman ketika itu, kan, la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah, ayat yang ke-13, kan. Dia takut kepada engkau wahai Muhammad, dan juga orang beriman lebih daripada takut kepada Allah. Sebab apa? Melihat depan dengan mata tapi tak diproses. Sebab itu hati tidak boleh berfikir maklumat itu secara tepat, sehingga keputusan ataupun action yang diambil selepas itu juga tidak tepat. Kenapa tidak menggunakan qulub ya'qilun? Hati itu tidak berfikir, memproses maklumat itu dengan betul. Ataupun telinga yang tidak mendengar dengannya. Telinga yang tidak mendengar dengannya. Dan ini kita telah sebutkan bahawa pendengaran ataupun telinga orang beriman itu sangat berharga. Sangat berharga. Dia perlu dihargai. Kerana kalau telinga ini tidak dihargai, maka kita telah mematikan keupayaan telinga ini. Kerana orang-orang terdahulu dengan mendengar sahaja telah boleh taat, kan? Tapi pendengaran ataupun telinga yang tidak digunakan itu tidak akan membawa apa-apa perubahan. Sedangkan orang dulu kalau dengar je dah boleh taat, kan? Kenapa orang sekarang dengar tapi tak boleh nak taat? Kerana telah mematikan keupayaan pendengaran itu. Pendengaran ini telah disumbat dengan pelbagai perkara, kan? Sehingga bila dengar perkara yang betul, dengar perkara yang benar, yang hak, itu tidak memberi lagi apa-apa kesan pada tindakan. Maka Allah suruh yasiru fil ard, berjalan, kan? Tapi hati itu kena difungsikan dan pendengaran juga kena difungsikan. Ustaz, ada hadis dia kan Ustaz, cara nak melihat yang dia orang kata Nabi beritahu macam tu. Maksudnya yang macam mana? Saya ada dengar daripada Ustaz Mu'in lah, dia kata kalau nak pergi masuk tempat-tempat tu, Nabi tak galakkan kalau kita tak boleh menangis, kata dia. Ya, untuk dan tempat-tempat yang cepat. tempat-tempat yang kena dilarang, cepat. betul. Nabi kalau masuk pun dia keluar cepat, kata dia. Itu betul. sunnah, kata dia. Kalau tidak, kita tengok itu ni. tak ada kesan lah, kata dia. Tak ikut sunnah lah, kata dia. Betul. So, Ikut sunnah. First time saya dengar lah yang tu. Betul. Nabi SAW memang kalau lalu pada tempat-tempat yang diazab, Nabi akan cepat. Antaranya pada kisah satu hari Nabi berjalan dengan para sahabat menaiki unta, kan, tiba pada satu tempat, tiba-tiba Nabi menggerakkan unta dia cepat, kan, cepat-cepat Nabi bergerak, dan muka Nabi waktu tu dalam keadaan muka yang cemas, muka takut, kan, muka takut, dan Nabi menyebut zikir kepada Allah SWT. Lepas daripada itu, kan, Nabi gerak jalan tu ialah laju, dia tinggalkan para sahabat, kan, para sahabat kejar Nabi. Lepas daripada itu, para sahabat tanya kenapa. Nabi kata itu dulu tempat Allah turunkan azab kepada sekian-sekian orang, kan, maka aku tak nak duduk lama berada di kawasan itu. Sebab kawasan tu dulu, kan, Allah telah turunkan azab, melaknat satu kaum, maka Nabi tak nak lah, kiranya tempat itu tempat yang macam Allah tak suka lah, kan, kawasan bad luck, macam itulah. So Nabi tak nak berada dekat situ, jalan laju. Dan itu yang Nabi sunnahkan kepada kita, tempat-tempat yang azab ini, tempat-tempat yang dulu kaum yang diazab ini, jangan duduk dekat sana lama-lama, kan, jangan duduk kat sana lama-lama. Lagi-lagi kalau tak ada tujuan yang jelas, saja nak jalan-jalan tengok-tengok lagilah,
Tak ada kan. Ustaz, boleh tanya tak? Apa lagi ambil Boleh, gambar ya Ustaz? Apa lagi ambil Apa gambar? lagi ambil gambar, ya betul. Contoh di Laut Mati tu kan Ustaz. Adakah Betul. salah kita pergi tengok tempat tu? Dah Baik. ada pula yang berendam mandi-mandi pula lagi kan. Betul, betul. Secara asasnya kita tidak digalakkan untuk pergi ke situ. Tidak digalakkan untuk pergi ke situlah, tempat-tempat Laut Mati ke piramid kan. Piramid contohnya, ataupun di mana-mana tempat kaum yang Allah telah mengazab mereka. Sepatutnya tidaklah ke sana itu. Dan itu yang pertama. Sunnahnya tak. Kalau kita kedua, kalau kita pergi pun, kita pergi dengan hanya satu niat sahaja. Untuk kita pergi tengok, ambil pengajaran sahaja. Pergi dan ambil pengajaran. Dan kita janganlah berlama lama kat sana lah kan. Seperti mana yang tadi Haji Nur sebutkan, sunnah Nabi SAW. Nabi bersegera kan, dan dia tak lama di sana. Begitu. So sunnahnya begitulah. Ustaz, kalau macam tsunami tempat Aceh semua tu sama ke Ustaz? Baik, itu kita tak tahu. Kita nak kata dia azab ke, kita nak kata dia apa ke, kita tak tahu nak kata apa kan. Kalau mungkin orang menganggap itu adalah azab yang Allah turunkan, maka dia janganlah ke sana kan. Tapi wallahu alam, saya tak mendengar lagi ada para ilmuwan agama yang mengatakan yang terjadi dulu tu adalah kerana azab Allah kepada mereka kan. Sebab kita pun nak kata orang kena azab, kita pun tak berani nak kata orang kena azab kan. Tapi kalau kita rasa, kita personally rasa itu adalah azab Allah kepada mereka, maka kita jangan bersia-sia lah melancong ke kawasan itulah. Mengikut sunnahnya begitu. Ustaz, saya nak tanya sikit Ustaz. Baik. Jadi kan kita ni orang biasalah kalau yang iman yang tadi pun tak tahu, tapi kita ada perasaan ingin tahu dan ingin melihat. Sekarang kita dah dengar sejarah, kita membaca, kita dengar tadabbur macam ni. Jadi macam kita nak tengok ada peluang tempat tu, kita nak tengok macam mana keadaan dia. Macam tadilah kita, selain daripada memang kita nak ambil pengajaran, tapi kalau kita pergi, kadar masa tu macam mana yang dikatakan lama. Kita pun nak tahu tempat tu. Satu daripadanya kita nak ambil kenangan lah, kita pernah melawat tempat begini. Itu macam mana Ustaz? Okay. Itu kalau nak masuk yang dah masuk bahagian kenangan-kenangan tu kan, itu tak adalah, kita taklah begitu. Dan sebab kita tak naklah ada kenangan-kenangan di tempat-tempat yang tak berapa baik ni kan. Jadi Allah suruh berjalan melihat, tapi kita pergi itu kan, kita pergi itu memang niat kita hanya untuk nak melihat. Pertamanya kalau kita boleh through tengok daripada internet pun itu dah baik dah kan. Kalau kita hanya melihat daripada internet saja pun dah boleh lihat dah sekarang ni. Pertama. So kalau tak perlu pergi, kita tak perlu pergilah. Kita nak elakkan seelak-elaknya untuk pergi ke tempat-tempat yang begitu. Pertama. Yang kedua, kalau kata kita nak pergi melihat depan-depan, kita pergilah kan, tapi jangan berlama-lama di sana. Dan kalau boleh kebetulan mungkin ada urusan dekat sana, kita singgah. Tu okeylah. Itu okey. Wallahu alam. Tapi yang pentingnya kita ambil pengajaran daripada umat yang terdahulu, kita pergi kan. Tapi untuk kita mungkin nak ada kenangan pernah pergi sana dan sebagainya, itu bukan kenangan yang baiklah untuk dikenang kan. Bukan antara kenangan yang baik untuk kita nak kenang. Kita ikut sunnah lah, senang. Ikut yang sunnah cara paling senang sekali. Tapi kan? dalam hadis tu dia kata kena menangis. Kalau tak boleh menangis jangan masuk, dia cakap. Macam Madain Saleh apa semua tu kan. Kalau tak boleh menangis jangan masuk. Sebab Nabi masuk tempat-tempat tu dia menangis. Ya. Tak tahulah saya kan. Saya tak tahu sudah ada apa tu hadis dia. Bahagian hadis tu nanti saya akan semak insya-Allah. Rasanya level nak nangis tu susah kot, gelak iyalah kalau level kita ni. Itulah dia ada pesan jangan masuk kalau tak boleh nangis. Kalau macam kita tengok apa ni, macam tengok church kan, macam mana kita nak nangis?
Ya. Kita tahulah itu memang dah bid'ah yang paling besar kan. Ya. Bid'ah dolalah yang paling besar. Tapi kita nengok tu, kita menghayati, kita melihat macam-macam lah. Tapi memang tak yang pernah saya lalu tak nangis lah rasanya, tak sampai lah iman. Ini kesan-kesan kebinasaan yang disuruh yang dia cakap ni, yang dalam hadis tu. Kesan-kesan kebinasaan sebab umat-umat ni engkar lah kan. Itu. Saya dulu kebetulan ke Jordan sebelum balik ke Malaysia belajar. Adik saya dan adik ipar dekat Jordan. So tu yang pergi sana. Kebetulan tu yang pergi ke Petra, pergi ke diorang bawa pergi ke Laut Mati, pergilah. Kan pergi lalu tengok lah. Dan kita pun lalu tu dan bernilah fikir kan besar Laut Mati tu, besar hebat Petra tu. Dan kalau tengok pada binaan dia kita kagum lah. Tapi bila kita fikir panjang, ini pun kan fizikal mereka mestilah jauh lebih besar daripada kita kan. Tapi itu pun telah Allah hancurkan. Dan kalau kita ni lagilah senang-senang kalau nak dihancurkan. Saya nak kongsi sikit di Yaman. Ingat tak kisah mengenai Abraha? Mengenai Abraha kan? Kan dia pun sama nak buat macam Kaabah kan? Nak buat Kaabah sama macam dekat Mekah. Sebab bila dia tengok Mekah ramai orang menuju ke sana, dia pun aku nak buat satu lah sebab dia nak tarik orang ke tempat dia. Maka dia buat satu di Yaman. Di Yaman dia buat satu, nama dia dipanggil Gharqad Al-Qulais. Kita ingat saya pernah tunjuk ke tak? Mungkin saya pernah tunjuk kot gambar ni kan. Gharqad Al-Qulais. Ini di satu kawasan di Yaman, dekat kapital dia lah Sana'a, tapi dia berada dalam satu tempat namanya Old Sana'a. Sana'a Al-Qadimah, kawasan lama Yaman. So kawasan ni dia dibina dalam tembok. So dia ada tembok besar dekat dalam satu kampung ni, memang besar. Dan pertahanan. So dulu semua kat situ lah. Duduk kat situ. Dia tembok tinggi, dalam tu semua rumah-rumah ni semua kat dalam ni lah ni. Kalau kita pergi kat pintu masuk besar dia pintu gerbang. Dikelilingi dengan tembok. Jadi Kaabah ni berada di dalam Old Sana'a ni lah. Sana'a lama, kota lama dia. Dan waktu mula sampai tu bila pergi ni memang antara kawasan yang orang akan pergi. Bukan maksud dia kawasan Gharqad ni, bukan sini. Maksud dia kota lama Yaman ni memang orang akan pergi. Sebab memang binaan dia lama, banyaklah sejarah kat dalam tu. Dan kat dalam ni memang ada kedai makan yang kat sini spesialis dia, kat luar tak ada. Dan dia jual namanya kebab baladi. Kat dalam kota lama ni je yang ada dengan air syai, teh yang special kat dalam ni jadi. So bila sampai tu dia bawa lah jalan. Ni salah satu tempat dia pergi. Yang dia kata nak tengok tak ada dulu Abraha punya Kaabah dulu untuk tawaf. Kita pun pergi. Rupa-rupanya tempat ni dia terletak di celah-celah rumah. Dia bukanlah macam satu tempat daripada jauh kan. Kalau kita kan macam tempat pelancongan lawatan kan, Tugu Negara ke apa, kita ada satu parking, ada parking khas, kawasan luar, signboard, semua yang bawa ke situ lah, special lah. Tempat ni tak, tempat ni dia terselit, ni semua keliling ni rumah. Lorong nak masuk ni kecil je. Lorong nak masuk ke tempat ni, lorong kecil macam lorong-lorong biasa kat sana. Kan? So bila pergi tengok kat sini, inilah rupa dia. Rupa dia ni satu. Satu lagi. Sekejap, kan? Satu lagi. Ini boleh nampak ke? Besarkan sikit tak nak nampak? Nampaklah bentuknya je. Begini siang je. Bentuknya apa? Adakah nampak macam dijaga? Tidak kaya. Macam dia tak ada. Dia orang tak kisah pun pasal ni. Ni orang gantung dalam ni, kalau tengok ada sampah, orang baling sampah, dinding kotor macam ni, dia orang tak kisah. Bukanlah macam dibuat satu tempat pelancongan yang dijaga, kena bayar tiket ke, ada parking selesa ke, tak. Dia memang benda tu ada kat situ, dia biar je. Tak ada pun dipelihara ataupun dipulihara, tak ada. Dia memang biar je bentuknya macam ni. So bila fikir ini adalah antara tempat yang bukan tempat yang baik lah. Bukan tempat yang baik. Kan? Jadi mereka tak pelihara dan pulihara pun tempat, walaupun dia adalah satu sejarah. Satu sejarah. Tapi dia bukan tempat yang baik, maka mereka biarkan je lah benda tu. Macam tu untuk orang tengok sahaja.
tidak dipelihara. Dan kalau tengok kat bangunan sekeliling ni, dekat tingkat ni boleh nampak tak yang ni, kecil ni, ini. Itu kalau tengok zoom dekat tu gambar ni tak jelas lah. Itu ada lambang apa? Macam salib. Tak, lambang tu, lambang Yahudi. Ini dulu orang Yahudi banyak duduk kawasan ni. Kawasan ni dulu banyak ramai orang Yahudi yang duduk di kawasan sini. Di rumah tu ada hiasan-hiasan tu lah kat situ. Kat dinding-dinding tu. Ustaz, dia tak ada lah rupa bentuk Kaabah macam kat Mekah tu, Ustaz? Tak ada, pintu dia pintu kecil je. Pintu biasa je. So begitu je lah rupa dia. Begitu je rupa tak ada dia. kemampuan nak buat. Wallahu a'lam kan. Bukan tak ada kemampuan, memang Allah tak izinkan lah nak copycat. Jadi tak boleh jadi macam mana pun. Bayangkan datang tentera bergajah pun dia boleh mati kan. Jadi macam itulah Allah pelihara Kaabah kita. Ya, betul. Yang saya nak highlightkannya, itulah dia. Tempat yang tak baik ni, mereka tak kisah pun untuk nak jaga, nak pelihara ataupun nak pulihara. Tak, mereka tak kisah pun. Apa tak robohkan je ya Ustaz? Wallahu a'lam. Mungkin nak bagi lihat kesan tu sebab Allah suruh jalan dan lihat kesan. Kan? Tapi mereka tak adalah berjaya sangat menjaga tempat tersebut. Kalau UNESCO jumpa tu dibaikilah Ustaz. Kawasan ni semua, Kota Lama ni semua memang termasuk dalam UNESCO punya ni. Diwartakan. Oh, digazetkan. Tapi maknanya dia tidak update apa-apalah, dia suruh tengok yang asal lah tu. Itulah adalah signboard tadi yang mula kan yang tulis Qarqat Qulais tu, itu Yaman Tourism. Tapi begitu je lah, tak adalah dia jaga time to time kan, dia view je lah macam tu. Baik. Maka kita nak lihat sejarah dan kita nak lihat pada sekeliling kita. Dan sekeliling yang kita nak lihat ini adalah pada setiap apa yang Allah letakkan dalam kehidupan kita. Yang Allah sebutkan, kita lihat surah yang ke-41 ayat ke-53. Surah 41 ayat 53 surah Fussilat. Surah 41 ayat 53. Muka surah 482. 482. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Awalam yakfi bika annahu ala kulli syai'in syahid. Terjemahan. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di merata-rata tempat di dalam alam yang terbentang luas ini dan pada diri mereka sendiri, sehingga ternyata kepada mereka bahawa Al-Quran adalah benar. Belum cukupkah bagi mereka bahawa Tuhanmu mengetahui dan menyaksikan setiap sesuatu? Baik. Maka ini yang kita sebutkan tadi mengenai apa? Lihat sejarah dan lihat kepada sekeliling. Kan, dan sekeliling yang kita nak lihat ni Allah sebutkan fil afaq wa fi anfusihim. Pada di pelusuk bumi, di merata-rata tempat dan juga pada diri sendiri. Itu perkara yang kita nak kena lihat. Kama salil ladzina min qablihim qariban. Nak lihat sejarah dan kita nak lihat pada sekeliling. Dan ini terjadi pada apa yang di sekeliling kita yang kita nak kena lihat.
Antaranya yang besar sekarang ini kan, yang kita nak lihat ialah apa? Setiap hari sekarang ini kita akan terdengar berita adanya sahabat kita, saudara mara kita, kan, ahli keluarga kepada sahabat kita yang meninggal. Jadi ini semua adalah apa? Ayat-ayat Allah kepada kita. Apabila sampainya berita kematian kepada kita, kena pula kawan kita sendiri ataupun ahli keluarga kawan kita, dekatlah dengan kita tu kan. Maka itu bukanlah satu perkara kebetulan ataupun tidak sengaja. Itu adalah ayat-ayat Allah yang Allah nak sampaikan kepada kita, yang Allah nak suruh kita lihat, kan, betapa dekatnya kematian itu dengan diri seseorang. Dan dulu mungkin nak dengar kematian ini jaranglah juga kita dengar kan. Sekarang setiap hari pun ada. Kadang kalau kata kat Facebook tu 2-3, kadang sama di WhatsApp group pun 2-3 kematian satu hari daripada kalangan kawan, ahli keluarga kawan kita, kawan kepada kawan dan sebagainya. Maka ini perkara yang kita nak lihat yang terjadi di sekeliling kita, yang memang Allah nak suruh kita lihat, bukan dia adalah kebetulan ataupun secara tidak sengaja, tapi dia adalah satu ketentuan yang memang Allah dah tentukan ia. Dan ini yang kita nak lihat dalam kehidupan kita, yang mana seperti mana Allah suruh kepada Yahudi ini, kenapa dia tak ambil pengajaran, tapi lihat orang yang dulu dekat je dengan dia, yang dah terjadi dulu pada Perang Badar dan juga Qainuqa yang telah dihalau. Kenapa dia tak lihat? Sedangkan itu terjadi pada pengetahuan mereka, dalam pengetahuan mereka adalah untuk Allah nak suruh mereka lihat, nak suruh ambil pengajaran. Bukan saja-saja je Allah bagi mereka ada ketika terjadinya perkara tersebut. Maka perkara yang terjadi di sekeliling kita, dia bukanlah kebetulan, tapi memang Allah nak suruh kita tengok, Allah nak suruh kita lihat untuk kita ambil pengajaran. Maka kita melihat kepada sejarah dan kita nak melihat kepada sekeliling kita. Baik. Ustaz. Ya, saya. Ambil break 5 minit Ustaz, 12 suku dah. Baik. Kita dah sampai 12 suku. Ustaz pun nampak dah terbatuk-batuk lah tu. Batuk ni memang daripada tadi. Baik, kita break sekejap 5 minit boleh Boleh. Apa Ustaz? Ya, siapa nak break saya tanya Ustaz boleh Ustaz? Ustaz tak payah break lah. Dah nak habis lah. Boleh. Silakan. Jadi kita break boleh. Siapa nak pergi minum, nak apa boleh. Silakan. Ya, minum boleh sambil-sambil je Ustaz. Nak berjalan-jalan, nak meregang-regang badan. Saya kalau tengok kan Ustaz, macam sangat sedih lah daripada ayat yang kita belajar tadi tu, macam mana pengajaran Perang Badar dan Bani Qainuqa yang tidak diambil peringatan dan kita tak lihat lah. Kita sebenarnya memang tak mengaji, tak belajar, tadabbur, jadi kita memang tak tahulah. Jadi sekarang ni dengan adanya pandemik, Allah dah tentukan kau belajarlah. Dulu kau tak nak belajar kan, kau belajar, kau tengok apa yang ada depan mata sekarang. Macam memang sayulah Ustaz bila tengok keadaan, bila dengar tadabbur kita hari ni, apa yang berlaku zaman Rasulullah berlaku pada waktu sekarang, tapi kita tak pernah tahu pun perkara ni akan berlaku depan kita. Memang sedihlah, sayu Ustaz. Ya, betul. Dan alhamdulillah juga kan, Allah bagi kita peluang, Allah bagi kita rezeki dan nikmat untuk apa? Untuk terbuka mata hatinya kan. Sebab dalam hal pandemik ni pun berapa ramai je orang yang masih lagi sama macam sebelum pandemik sama. Dia never think of the pandemic Ustaz. Dia never think of yang terjadi dalam pandemik. Ini dia katanya kebetulan sahaja. Itu je lagi ayat. Masih lagi digunakan. Jadi kita ni kadang-kadang teringatlah saudara mara, kawan-kawan, anak-anak kita. Tapi kita tak daya Ustaz nak menyampaikan, nak memaklumkan. Memaklumkan bolehlah. Bukan sebab yang hidayah tu bukan dari kita kan. Ya, betul. Dan kita menyampaikan pun hanya kena pelekeh lah. Allah, dah jadi ustazah lah pula. Kita share sikit dah jadi ustazah, jadi ustaz. Betul lah tu. Dia kata dulu kau lebih kurang juga, dia kata. Ayat dia. Yalah, itu pun kadang orang nak sampaikan pun jadi segan kan.
Kan cakap sikit kan kena cop ustaz dan juga ustazah. Itulah Tapi tak realiti apalah kita. Ustaz, kita dah hujung-hujung ni dia nak bagi cop ustazah pun manalah tahu jadi ustazah betul kan. Ya je lah dia nak cakap je lah. Tapi dia satu nikmat yang sangat besar lah macam saya sebutkan tadi. Bila Allah bagi kita keupayaan untuk melihat sesuatu perkara itu dan menghubung kaitkan dengan diri kita. Dan bila kita lihat satu perkara yang terjadi pada orang lain dan kita boleh ambil benda itu untuk diri kita, itu satu cara fikir yang Al-Quran nak bawa. Mindset yang Al-Quran nak bawa. Apa yang terjadi pada orang, bawa pada diri. Kan? Tapi lagi masalah pula ustazah pula ustaz, bila ada macam ini, datanglah dada tu kembang, setan tiupkan dada yang kembang, sombong pula, oh kau dah baik. Tu dah pula yang datang setan ni. Itu memang akan ada. Kan macam orang yang bila buat berikan bantuan contohnya, ataupun contoh orang yang mengajar contohnya kan. Dia memang kena mengajar, dia memang kena sampaikan apa yang dia tahu. Bantuan dia memang kena berikan kan. Dan memang akan timbul perasaan riak, akan timbul perasaan ujub, itu memang akan ada pada setiap orang. Tapi apa yang nak kena buat, dan kita kena paksa diri lawan elak perkara itu. Bukan kita tinggalkan kan, sebab takutlah nanti rasa riak ataupun ujub, kita pun tinggalkanlah nasihatkan orang, kita pun tinggalkanlah bersedekah, berinfak, baca Quran ke, masuk kelas tadabbur ke, kita tinggalkan. Sebab apa? Saya nak elak riak dan juga ujub kan. Dia tak kena, dia memang akan datang perasaan itu, memang kena buat apa, kena paksa diri untuk nak lawan sampai perkara tu jadi, kita buat tu jadi biasa kan. Macam kita tengok kadang Arab duduk mengaji kat kedai, ngaji dalam bas, ngaji kan, dia dah jadi satu perkara yang selamba, ada orang ke tak ada orang ke, kat mana ke, dia dah rasa biasa dah perkara tu, dah tak ada rasa apa dah kan. Kita kena lalui juga Ustaz ya. Kena lalui. Yang tak berapa seronoknya ialah di dalam masyarakat kita ialah apa? Terjadi juga benda-benda yang sudah dianggap biasa ni dah jadi normal. Tetapi kan yang telah menjadi normal itu adalah perkara yang tidak baik. Dan macam kes yang dalam seminggu ni dah naik mengenai apa? Bila orang share salah seorang atlet negara kan dengan pakaiannya yang tidak menutup aurat, dan nama atlet renang takkan nak tutup aurat pula kan, pakaiannya memang begitulah. Maka orang share, ada orang agamawan yang tegur, maka orang komen tu macam push kan, orang komen macam apa, takkan itu pun boleh naikkan nafsu, macam-macam lah orang bantai. Sehingga kan orang kata apa, memang renang, itulah dia pakaian dia pun, takkan nak pakai baju kurung, nak pakai tudung bawal kan, nak masuk sukan renang tu. Dia telah menjadikan budaya apa, dia telah menjadikan budaya normalisasi, dah jadi normal dah kan. Kalau sukan buka aurat tu normal, dah jadi normal, dah jadi biasa, hingga kan orang dah tak ada rasa segan, tak ada rasa malu dah, sebab anggap benda tu adalah normal kan. Ini perkara yang kita nak buat, tapi nak buat dari sudut ibadah. Kita nak ngaji kat mana ke, kita nak berinfak kepada siapa, bila ke, kita nak jadikan benda tu normal, semua orang nampak benda tu biasa dan semua orang lakukan, sampai dah tak ada rasa dah lah, nak rasa riak ke, nak rasa orang tengok ke, dah tak ada dah. Orang tengok ke tak tengok, perasaannya adalah sama. Wallahu a'lam. Baik, kita teruskan. Baik, ayat yang ke maka ayat yang ke-15 ini Allah nak suruh kita lihat kepada sejarah, dan Allah nak suruh kita lihat kepada sekeliling. Kenapa Allah nak suruh lihat? Kan kerana kesalahan yang mereka lakukan kita juga boleh lakukan, dan kalau kesalahan itu dilakukan, ia akan membawa apa? Ia akan membawa kesan yang tidak baik kepada siapa? Kepada kita juga. Dia akan membawa kesan yang tidak baik kepada diri kita juga. Zaku wabala amrihim walahum azabun alim. Mereka telah merasai akibat buruk di dunia daripada perbuatan yang mereka lakukan itu. Maka sebab itu kena beringat kan, kena beringat. Allah nak suruh kita lihat sejarah, Allah nak suruh kita lihat keliling. Kenapa? Kerana
akibat daripada apa jua perbuatan nanti dia akan kembali kepada diri kita. Seperti mana yang Allah sebutkan kan, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu itu adalah sebab apa? Sebab tangan kamu sendiri yang lakukan dia. Bukan sebab tangan orang lain, tangan kamu sendiri yang lakukan. Maka sebab itu kita nak kena ambil pengajaran daripada sejarah dan juga sekeliling, kebaikannya untuk siapa? Kebaikannya untuk kita. Tak ada apa-apa kebaikan untuk Allah pun kalau kita dapat ambil pengajaran, tak ada. Kebaikannya adalah untuk kita sendiri. Dan ini perkara yang tidak dilakukan oleh Yahudi dan juga munafik. Mereka tak ambil pengajaran daripada apa yang telah terjadi. Lalu apa kesannya kepada mereka? Mereka merasakanlah perkara yang sama yang orang dulu rasakan. Qainuqa diusir, maka mereka juga merasakan perkara yang sama, iaitu mereka juga diusir daripada Madinah. Baik, walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Kalau disebut azab pun dah memang pedih. Kalau tak sebut alim pun tak apa, sebab dah diketahui azab tu dah memang pedih. Tapi bila disebutkan azab pun alim, disebutkan alim kat situ, maknanya Allah nak highlightkan betul-betul lah punya pedih mengenai azab tu, memang betul-betul pedih. Ustaz, dia perkataan zaku tu maknanya kami merasakan kepada mereka ya. Zaku itu tu ada waw alif kat belakang tu. Kami merasakan kepada mereka azab yang dekat lah ayat. Walanuziqannahum. Nah, betul walanuziqannahum. Zak, dia punya ru dia sama, zal alif qaf. Zak tu mazuk maksudnya rasa. Maksudnya rasa. Kalau bahasa Arab, zuk tu untuk rasa dengan lidah. Rasa dengan lidah. Maknanya apa? Halus dia punya azab tu punya halus sampai ke setiap rongga-rongga kecil pun boleh rasa azab tersebut, seksanya, sakitnya azab tersebut. Sampai zak, umpama macam rasa kita kalau panas kuah letak dekat tangan dengan panas kuah letak kat lidah, kan letak kat lidah lagi sakit rasa dia kan banding dengan letak kat tangan. Dari sebab lidah dia nipis kan. Dari perkataan tu yang keluar buah zakum tu ya? Zakum guna zai. Buah zakum, lain. Zakum guna zai. Zakum guna zai. Zakum. Jadi zaku ni dia macam rasa dengan lidah. Dia cakap apa? Dan memang lidah dia tak tahan lah panas tu. Sakit dia tak tahan. So zaku dia punya nak suruh rasa tu memang sangat halus dia punya tu sampai semua badan akan terasa. Baik. Sampai ke saraf lah Ustaz Sampai ke saraf. Sampai ke saraf rasanya. Sampai ke saraf, ya betul. Betul, sampai ke saraf. Baik, kita lihat pada ayat yang ke-17. Kita nak baca, ayat ke-16. Ya, saya Jenan, silakan. Zaku dengan wabala ni. Zaku tu pelakunya ramai. Ya. Pelakunya ramai tu Yahudi ke? Ya. Satu soalan lagi, wabala tu ya kena laku lah. Bala ke apa? Zaku apa ni, mereka merasa, mereka tu orang Yahudi tadilah. Betul. Dan mereka ni kembali kepada contoh yang kamathalil ladzina min qablihim qariban, orang terdahulu yang dekat tu. Oh, bukan orang Yahudi yang dicerita ni. Bukan Yahudi Bani Nadir ni. Zaku tu maksudnya, zaku tu kan fi'il madhi kan. Waw alif tu fi'il madhi. Maksudnya mereka telah merasakan. Maksudnya tengah cerita tentang orang Yahudi Bani Nadir ni sama macam orang yang terdahulu dekat daripada mereka. Kan mereka telah merasakan. So mereka tu kembali kepada orang-orang yang terdahulu yang dekat dengan Bani Nadir ni, iaitu Qainuqa dan juga Quraisy Mekah dalam perang Badar tu. So mereka tu merujuk kepada mereka lah. Mereka tu orang terdahulu. Mereka tu adalah orang yang terdahulu. Ya betul. Mereka itu adalah orang yang terdahulu. Wabala tu? Wabala, baik. Bala tu maksudnya akibat buruk. Itu dalam terjemahan dia letakkan dalam terjemahan ayat ke yang ke-5. Akibat buruk juga lah. Sama. Mereka telah merasai akibat yang buruk. So yang bala tu akibat yang buruk. Kesan buruk.
Bala. Jadi apa Dia bezalah dengan kita sebut perkataan bala tu. mana yang mereka rasa tu ialah akibat buruk Yang mereka rasa adalah akibat buruk. buruk. Akibat buruk perbuatan mereka. Ya, So itu terima kasih. tadi kita Ya, terima kasih. sama je. Terima kasih soalan. So itu kita sebutkan tadi, akibat buruk nanti yang akan dapat adalah pada orang tu juga, bukan pada orang lain. Sendiri buat, sendiri yang tanggung. Kenapa? Kerana konsep dalam agama ini adalah al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu adalah menurut kepada pekerjaan dia. Balasan adalah menurut kepada pekerjaan atau kita sebut kepada amalan. Dan orang yang kalau kita cerita tentang kat dunia lah kerja kita, siapa yang kerja keras dia akan berjaya lebih lah. Siapa yang dia study hard kan, dia keputusan dia akan selalunya lebih excel lah daripada yang lain. Orang yang dia kerja keras, selalunya dia akan mendapat pendapatan yang lebih. Itu cerita tentang dunia. Sama juga bila cerita dalam tentang agama, siapa yang dia buat baik dia akan balas baik. Siapa yang buat tak baik, akibat yang buruk itu pada diri dia sendiri juga, bukan pada orang lain. Baik, ayat yang ke-16. Kita nak baca ayat yang ke-16. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kamathali syaitani idh qala lil insani kfur. Kamasalil ladzina min qablihim qariba. Falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafu Allah rabbal alamin. Falamma kafara qala inni bari'um inni akhafu Allah rabbal alamin. Terjemahan. Sikap kaum munafik dengan kaum Yahudi itu samalah seperti sikap syaitan ketika ia berkata kepada manusia, kafirlah engkau. Setelah orang itu menjadi kafir, syaitan itu berkata kepadanya, sesungguhnya aku berlepas diri daripada engkau kerana sebenarnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Sama Ustaz dengan ayat tadi. Sama dengan ayat tadi. Dia sebut apa? Inni akhafullah kan? Dia sama dengan ayat tadi. Surah Baqarah. Yang terdahulu sedikit daripada mereka sudah masih huruf sebab mereka. Baik. Maka Allah sebut pula dalam ayat ini kamatsalis syaitan. Sikap kaum munafik dan kaum Yahudi samalah seperti syaitan. Baik. Kalau kita recap balik atas sikit, ayat yang ke-10 kalau tak salah saya. Tengok jap sikit atas. Nak orang Islam datang kepada mereka berdoa dan kata wahai Tuhan. Baik, ayat yang ke-11. Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim. Ayat yang ke-11, tidakkah kau melihat dan merasakan wahai Muhammad terhadap sikap orang-orang munafik, mereka tergamak berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir dari kalangan Yahudi. Baik. Ayat ke-11 beritahu apa? Orang munafik orang munafik saudaranya siapa? Yahudi. Munafik dia adalah saudara kepada Yahudi. Dalam ayat ni Allah sebutkan apa? Kamatsalis syaitan. Maknanya Allah sebut pula munafik dan Yahudi ini saudara kepada syaitan. Baik. Yang munafik saudara dengan Yahudi kan. Yahudi dan munafik ini dua jadi saudara kepada syaitan. Jadi sebab itu Allah pelik kan, hairan kenapa orang Yahudi orang munafik ini nak bersaudara, berkawan rapat kan, bersekongkol dengan orang Yahudi. Sedangkan Yahudi ini telah jelas mereka ini adalah bersekongkol dengan syaitan.
Secara teorinya begitulah. Bersekongkol dengan syaitan. Jadi Allah merasa hairan dan rasa pelik. Kenapa? Kan? Kau dah tahu dia kawan dengan syaitan, kau nak pergi kawan pula dengan dia. Dalam ini Allah sebut dengan jelas kama salih syaitan. Sikap kaum munafik dan kaum Yahudi itu sama seperti sikap syaitan. Baik, pada bahagian mana yang sama itu? Iaitulah pada bahagian idh qala al-insanu kfur falamma kafar qala inni bari'um mink. Syaitan kata apa kepada manusia? Berlaku kufurlah engkau. Setelah manusia berlaku kufur, syaitan kata aku berlepas diri daripada engkau. Apa yang sama? Yang sama ialah cara kerja. Cara kerja munafik dengan syaitan sama. Cara kerja samalah. Dia janji kan, lepas tu lepas diri. Janji, lepas tu lepas diri. Janji bila orang tu dah dalam masalah, dia pun berlepas diri. Baik. Maka sebab itu Allah sebut kamasali. Maka perumpamaan mereka adalah sama. Baik. Kalau kita lihat pada syaitan ini, cara kerjanya kita boleh katakan apa? Begitulah cara kerja syaitan. Kan? Apa yang mereka lakukan? Mereka janji dengan hasutan dan tipu daya. Memang begitu cara kerja mereka. Mereka suka menaburkan janji. Tapi janji itu ada hasutan, menghasut kepada perkara yang tidak baik. Kan macam dalam perang Badar tu, mereka bisikkan kepada Quraisy Mekah bahawa korang ni kuat, la ghaliba lakumul yaum. Korang ni pasukan yang kuat, kabilah yang kuat. Tak ada orang boleh kalahkan. Tapi bila dah perang, dua-dua dah menghadap, dia orang buat apa? Ini bari umik berlepas diri. Senang je. Dan senang je dia punya cara dia. Inilah yang syaitan telah lakukan kepada siapa? Dia telah lakukan awal dulu. Kan? Kepada Nabi Adam. Kepada abuna, kepada ayah kita Nabi Adam. Kan? Kita lihat surah yang ke-7 ayat 20, ayat 21. Baik, kita lihat surah yang ke-7 ayat 20-21 muka surat 152 surah Al-A'raf. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. Terjemahan,
Setelah itu maka syaitan membisikkan hasutan kepada mereka berdua supaya dia menampakkan kepada mereka akan aurat mereka yang sekian lama tertutup daripada pandangan mereka, sambil dia berkata, Tuhan kamu tidak melarang kamu daripada menghampiri pokok ini, melainkan kerana dia tidak suka kamu berdua menjadi malaikat atau menjadi orang yang kekal selama-lamanya di dalam syurga. Ayat 21. Dan dia, yakni syaitan, bersumpah kepada kedua-duanya dengan berkata, sesungguhnya aku termasuk daripada orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Baik. Kalau kita lihat ayat 21 tu, tengok. Dia cakap apa? Sesungguhnya aku adalah dari mereka yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Nampak elok tak? Nampak elok, cantik je. Cantik ayat dia. Cantik ayat dia, cakap pandai. Aku ni orang yang bagi nasihat ni. Bila kita sebut nasihin, orang yang bagi nasihat, nasihat tu maksudnya apa? Kita tahu nasihat tu adalah satu perkataan yang baik untuk kebaikan orang tersebut lah. Orang yang kita sampaikan tu bukan untuk kita, bukan untuk orang yang menyampaikan, untuk orang yang disampaikan. Bila dengar tu kan, Nabi Adam kata, oh ni nasihat untuk aku ni, maknanya kebaikan tu untuk akulah. Yang digunakan nasihat. Dia dah hias perkataan yang tak baik itu menjadi bentuknya baik, nasihat. Maka ini yang kita sebutkan janji yang syaitan telah berikan kepada Nabi Adam. Dan dia telah hiaskan biar jadi nampak cantik. Kenapa? Kerana itulah dia punya cara kerja dia. Cara kerjanya begitu. Syaitan, dia tak boleh paksa kita untuk pergi buat benda yang tak baik. Dia tak boleh tarik tangan kita, ni buat ni. Dan dia tak boleh, bila kita nak pergi solat tu, dia tak boleh tarik kita supaya tak solat, tak. Dia cuma boleh hasut je kita. Dia cuma boleh hasut je kita untuk buat yang tak baik. Untuk melengahkan solat ke, untuk tak solat ke, untuk tak nak bersedekah ke. Dia cuma boleh hasut, dia tak boleh paksa pun, tak boleh tarik, tak boleh pegang pun fizikal kita tahan daripada buat, tak boleh. Yang tahan tu siapa? Diri sendiri yang tahan. Diri sendiri yang tahan daripada nak buat. Bukan syaitan. Diri sendiri yang tahan daripada nak melakukan perkara tersebut. Syaitan memang tak boleh buat apa. Kan? Cuma kalau kata kan, ada waktu yang contoh dalam hadis Nabi kata jangan main dengan senjata tajam, pisau, dan jangan acukan kepada orang lain, kerana bimbang apa, nanti syaitan akan gunakan. Maksudnya apa? Syaitan dia cuma boleh acah-acahkan kita untuk nak mencucukkan saja. Dia sendiri nak angkat tangan kita pi cucuk orang, tak boleh. Dia cuma bagikan kita tersilap pegang dan sebagainya, akhirnya terkena kepada orang lain. Dia suruh kita bergurau, terkena pada orang lain. Itu je dia boleh. Jadi sebab itu, apabila seseorang melakukan perkara yang tidak baik ataupun malas dalam nak melakukan ibadah, dia nak kena salahkan siapa? Diri sendiri. Nak kena salahkan diri sendiri. Dia tak boleh salahkan, ni syaitan lah ni hasut saya. Ni syaitan lah ni. Ni syaitan. Tak boleh nak kata ni syaitan. Sebab yang buat tu adalah diri dia. Syaitan tak boleh buat apa. Syaitan yang menjadikan dia besar, yang menjadikan dia hebat, ditakuti siapa? Manusia. Yang jadikan dia tu nampak hebat dan ditakuti. Sedangkan dia tu tak ada apa benda. Kan Nabi kata, kalau seorang itu dia ada berlaku satu hal pada diri dia, kereta rosak ke, breakdown ke, accident ke, kan orang masuk simpang tak bagi signal, dia cakap apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Apa akan jadi? Syaitan akan jadi kecil seperti sebesar seekor lalat. Tapi kalau jadi satu perkara, dia kata, ini semua syaitan lah ni, kalaulah aku ni, kalaulah aku tu, apa akan jadi? Syaitan tu akan jadi besar seperti besar sebuah rumah. Besar dia. So jadikan dia besar jadi kecil kita. Yang jadikan kita takut kepada syaitan tu, kita yang takut sendiri kat syaitan. Sedangkan syaitan tu tak ada apa pun. Syaitan tu tak ada apa. Dia tak boleh buat apa-apa pun dekat kita. Kita takutlah dengan kita letak dalam berbagai bentuk, hantu lah, pocong lah, apa bagai itu semua. Tak boleh bagi apa mudarat pun kepada manusia. Baik. Maka orang munafik, cara kerjanya sama, Allah sebutkan seperti cara kerja syaitan. Bagi janji dengan hasutan dan juga tipu daya. Baik.
Dan inilah yang memang dia punya cara kerja dia. Cara kerja dia. Berapa banyak janji yang telah diberikan kepada Nabi Adam dan berapa banyak janji yang telah diberikan kepada kita pada hari ini. Kan? Azan, dengar bunyi azan, tak apalah, kejap rehat je lah, kejap. Rehat kejap. Kan? Baru azan, kejap lagi duduk kejap. Balik main telefon. Alih-alih dah sejam, 2 jam main telefon. Akhirnya solat lambat. Kan? Tak apalah kau rehat kejap. Dia janjikan kau baring kejap ni rehat. Kan? Udahnya bila bangun tidur, badan tak ada pun rehat sangat. Kan? Tapi yang terlepas apa? Waktu solat terlepas. So dia melepaskan banyak janji kepada Nabi Adam. Kepada umat ataupun anak cucu Nabi Adam. Bunyi azan, tak apalah kau ni meniaga cari nafkah untuk keluarga. Kan tengah meeting ni, kerja penting ni, tak apa, kejap lagi lah bagi janji. Bagi janji bagus. Tinggal yang lain itu. Lajak. Itu janji yang diberikan oleh syaitan. Dan memang itu tugas dia yang syaitan lakukan. Kerja dia memberi janji dan memberikan angan-angan kosong. Kita lihat surah yang keempat. Surah keempat ayat 120. Surah yang keempat ayat 120. An-Nisa. Surah An-Nisa. Syaitan yang memberikan janji mereka dan membangkitkan angan-angan kosong. Muka surat 97 surah An-Nisa. Surah yang keempat ayat 120, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Syaitan sentiasa menjanjikan mereka dengan janji-janji indah serta memperdayakan mereka dengan angan-angan kosong, dan apa yang dijanjikan oleh syaitan itu tidak lain hanyalah tipu daya semata-mata. Baik. Dan memang itu kerja dia. Kerja dia bagi janji, angan-angan kosong. Bagi janji, angan-angan kosong. Kan? Kau meniaga waktu maghrib ni, inilah waktu yang paling untung sekali. Kan? Bagi angan-angan kosong dan bagi janji. Orang pun meniaga lah waktu maghrib, habis solat. Sampai habis solat maghrib. Udahnya, ada waktu yang tak habis pun, ada waktu yang untungnya sama je. Kalau pergi solat pun untungnya begitu juga. Tapi dia terus membisikkan apa janji dan juga angan-angan kosong. Kalau kau ikut Quran ni, kau akan terkebelakang, tak maju. Negara tak maju, engkau tak maju, engkau pun tak maju. Kau backward je, nampak kuno je engkau ni. Kan? Sebab apa? Kalau kau ikut Quran. Orang lain semua hidup maju je. Kan kau ikut Quran ni tu tak boleh, ni tak boleh. Kan nak dengar tu tak boleh, nak buat ni tu semua tak boleh. Akan ke dia berikan janji dan juga angan-angan kosong. Baik. Maka Allah kata apa yang dilakukan, perumpamaan munafik dan juga Yahudi ini sama seperti perumpamaan syaitan. Apa yang terjadi pada munafik, apa yang terjadi pada Yahudi Bani Nadir, hari terjadinya mereka itu diserang. Apa yang terjadi? Kaum munafik tak datang pun tolong mereka. Dan waktu itu siapa yang Yahudi ini nak salahkan? Salahkanlah diri sendiri. Sebab tak buat keputusan yang betul. Bergantung kepada orang lain. Maka Allah nak kata samalah seperti syaitan yang telah menghasut kamu wahai manusia buat pelbagai bentuk kesalahan dan juga dosa. Nanti kamu jangan salahkan syaitan, nak salahkan siapa? Diri sendiri. Salahkanlah diri sendiri. Kita lihat surah yang ke-14 ayat ke-22. Ustaz. Ya saya, silakan. Humanihim angan-angan kosong Ya. Mungkin Ustaz boleh bagi nasihat ke apa kan, minta Ustaz nasihat lah. Pasal angan-angan kosong ni kadang-kadang panjang angan kita duduk semayang, kau apa angan-angan datang aku nak buat benda ni ataupun benda yang kita tak buat dulu, aku patutnya buat benda tu. Itu angan. Jadi kita macam mana cara kita nak
kurangkan Tengok handphone saja. Human ni dia perkataan asalnya apa dia? Perkataan asal root word dia. Baik, perkataan yumanihim ini kita lihat dia punya yumanihim. Baik, ini siapa yang dah masuk kelas bahasa Arab, bila jumpa satu perkataan nak buat apa dulu? Kasih potong dulu. Nak potong apa kat sini? Him. Potong him tu sebab dia bukan sebahagian daripada perkataan. So tinggallah human ni satu, him satu. So, kita lihat adalah pada human ni. Human ni. Baik. Perkataan human ni root word dia ni mim, nun, ya. Masih buka kali lain. Dia punya kata dasar dia mim, nun, ya. Mim nun ya, mani. Ada syaddah dekat atas nun tu. Baik. Dia membawa maksud angan-angan kosong. Dia berbeza kan, angan-angan ni kan macam satu bentuk pengharapan, betul tak? Benda yang jadi akan terjadi masa depan. Dia lebih kurang macam la'alla kan? La'alla terjemahan kita agar ataupun mudah-mudahan. Maksudnya benda tu belum jadi lagi, kita harapkan nanti akan terjadi pada masa hadapan. Tapi apa beza? Dalam Quran Allah guna la'alla. Allah tak guna yumanni. Allah guna la'alla. Sebab apa? La'alla dia satu bentuk pengharapan yang dia boleh jadi realiti di masa hadapan. Satu bentuk harapan yang boleh direalisasikan pada masa hadapan. Berbeza dengan yumanni. Yumanni dia lebih bentuk pengharapan yang lebih dekat kepada angan-angan kosong. Baik. Dalam hadis Nabi SAW sebutkan antara orang yang bijak dan juga orang yang tidak bijak ataupun orang yang bodoh. Nabi kata apa? Orang yang bijak ialah orang yang sentiasa menghitung diri dia dan beramal untuk selepas kematian dia. Maksudnya dia pandang ke depan. Plan forward, ke depan. Dan kehadapan, rancangan kehadapan itu pula, planning tu bukan setakat di dunia tapi sampai ke akhirat. Itu mindset orang beriman. Rancangannya jauh. Kan kita ada kalau merancang kita ada sebulan, 3 bulan, 5 bulan, kita ada setahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Orang beriman dia lebih jauh daripada itu sampai selepas kematian dia. Dan Nabi kata wal ajiz, dan orang yang lemah akal fikiran dia, kan yang akal dia tidak sihat, apa dia mengikut, adalah orang yang mengikut hawa nafsu dia dan dia berangan-angan terhadap Allah. Dia berangan-angan terhadap Allah. Baik. Antara yang dimasukkan dengan angan-angan kosong dalam istilah Al-Quran dan juga hadis ialah orang-orang yang dia tak buat apa dalam kehidupan dia, tapi dia hanya berangan-angan mengharapkan nanti rahmat dan juga keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Dia tak ikut pun apa Allah suruh, dia tak tinggalkan pun apa yang Allah larang, tapi dia berharap tak apalah, kan Allah kan Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dia tak pergi usaha keluar mencari rezeki kan dengan alasan Allah kan Maha Pemberi rezeki. Dia tak solat, dia tak puasa, Allah kan Maha Pengampun. Dia berangan-angan kosong. Itu dipanggil dengan angan-angan kosong. Baik. Maka yang syaitan lakukan ialah berikan angan-angan ini bentuk pengharapan kepada manusia supaya manusia ini tenggelam dalam angan-angan kosong dulu. Kita kan seronok kalau fikir apa bila cerita tentang meniaga contohnya kan, ataupun waktu plan nak belajar dulu fikir nanti kalau habis ni buat ni belajar ni, habis belajar dapat kerja dapat gaji sekian. Seronok tak? Seronok lah fikir. So waktu belajar tu dah seronok sebab apa fikir dah nanti hujung nanti dapat gaji banyak mana. Waktu mula nak berniaga dah plan dah macam ni untung banyak ni nanti kalau jual sekian banyak untungnya banyak mana.
Seronok tak? Seronok. Sebab apa? Berangan-angan itu dia kosong lah. Kan? Angan-angan tu free. Jadi seronoklah untuk berangan-angan. Tapi yang Al-Quran nak bawakan ialah angan-angan yang dibawakan oleh syaitan dalam nak membuat kebaikan. Maksud dia biarkan orang tu ralit dalam kesalahan dan juga dosa dan dia berikan pengharapan, tak apa, Allah akan ampunkan kau. Tak apa, Allah akan maafkan kau. Allah akan rahmati kau. Maka orang tu pun tak ada inisiatif untuk nak berubah. Sebab apa? Dia tenggelam dalam angan-angan kosong dia. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemberi rezeki. Lalu dia pun tak buat apa. Dia teruskan je dalam kesalahan yang dia sedang lakukan, dalam dosa yang sedang dia lakukan. Maka ini yumanihim, angan-angan kosong yang syaitan masukkan dalam diri seseorang tu, buatkan dia rasa okey je dengan kehidupan dia. Buatkan orang yang tak solat, dia rasa okey je tak solat. Buatkan orang yang dia baca Quran tapi dia tak faham, rasa okey je. Rasa okey, tak apa, aku kan baca Quran, lagi baik daripada orang yang tak baca Quran. Dia bagikan angan kosong ni. Allah akan ampunkan aku lah. Kan aku dah baca dah. Orang yang tak baca tu lagi teruk. Sedangkan siapa je kalau tanggungjawab itu tak dijalankan dengan sempurna. Dia biarkan orang tenggelam dengan angan-angan kosong. Baik. Kita nak lihat pada ayat yang ke-22 daripada surah yang ke-14 ini. Surah Ibrahim pada muka surat 258. Yang mana kita nak lihat mengenai Allah samakan perbuatan munafik, situasi munafik dan Yahudi itu sama seperti situasi syaitan. Yang mana munafik berlepas diri daripada Yahudi dan Yahudi itu tak boleh nak salahkan siapa kecuali diri dia sendiri. Baik, Allah berfirman ayat yang ke-22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم إن الظالمين لهم عذاب أليم. Terjemahan. Setelah selesai perhitungan amal, syaitan berkata, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kamu dengan janji yang benar dan aku telah menjanjikan kamu tetapi aku memungkiri janjiku itu kepada kamu. Aku tidak mempunyai sebarang kuasa mempengaruhi kamu melainkan aku telah mengajak kamu. Lalu kamu mematuhi ajakanku itu. Maka janganlah kamu mencerca aku tetapi cercalah diri kamu sendiri. Aku tidak dapat menolong kamu dan kamu juga tidak dapat menolong aku. Sesungguhnya sejak dahulu lagi, aku sememangnya tidak membenarkan perbuatan kamu mempersekutukan aku dengan Allah. Sesungguhnya orang yang zalim, yakni yang meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya, beroleh azab yang pedih. Ayat ni satu
ayat yang sangat-sangat jelas bahawa di akhirat nanti memang setiap orang akan mencari orang lain untuk disalahkan. Setiap kita akan mencari orang lain yang kita boleh salahkan. Sebab kita memang tak nak tanggung kesalahan itu, kita akan carilah siapa yang kita boleh salahkan. Pasangan kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita, siapa sahaja yang boleh kita salahkan, kita akan salahkan. Dan apabila seorang itu hatta dia dah masuk ke dalam neraka pun, kan, ketika dia dah lihat azab yang dia akan masuk ke dalamnya, apa dia akan buat? Dia akan nak salahkan syaitan. Maka syaitan kata apa? Aku dulu janji dekat engkau, macam-macam lah janji. Kan, kalau kau buat ni dapat ni, buat ni dapat ni, kau ikut. Kan? Tapi masalahnya apa? Masalahnya aku tak boleh pun nak menguasai engkau. Aku tak boleh buat apa pun dekat engkau. Engkau sendiri yang buat keputusan dan take action. Bukan aku yang buat. Aku cuma ajak je. Aku cuma bagi bisikan je. Lain tu engkau yang buat. Maka syaitan kata, jangan kau nak salahkan aku, salahkan diri sendiri. Jangan nak cela aku, celalah diri sendiri. Engkau tak dapat nak tolong aku pun tak boleh nak tolong kau. Masing-masing tanggung kesan daripada perbuatan sendiri. Maka sebab itu dalam ayat ini peringatan bila Allah sebutkan kama salis syaitan iz qala lil insani kfur falamma kafar qala inni bari. Sama seperti syaitan, perempuan munafik itu, iaitu disuruh orang lain engkar, jangan dengar perintah Allah, jangan ikut cakap Allah. Bila orang tu buat dan nanti akan dapat azab ataupun kesan akibat daripada perbuatan dia, syaitan buat apa? Aku lepas diri daripada apa yang engkau lakukan itu. Maka ini perkara yang kita nak sungguh-sungguh beri perhatian dalam kehidupan kita. Kenapa? Kerana dalam agama ini mengajar kepada kita apa? Secara mudahnya kita nak kata sendiri buat, sendiri tanggung. Sendiri buat, sendiri tanggung. Ini pengajaran besar yang boleh kita dapat daripada dua ayat perbincangan kita pada hari ini. Kalau ketika mana seseorang itu nak buat perkara yang salah, nak buat apa juga dosa, maka ayat ini dia ulanglah pada diri dia sendiri. Katalah, sendiri buat, sendiri tanggung. Maka kalau kita berani nak tanggung nanti azab di akhirat, maka buatlah. Kalau tak berani nak tanggung, tahanlah diri daripada buat. Itu kalau Allah beri azab ketika di akhirat. Kalau Allah beri azab ketika di dunia, lagilah teruk. Maksudnya apa? Cukuplah dengan setakat kesalahan yang pernah kita buat dulu, cuba Allah buka hari ni pada semua orang dekat media sosial. Mana nak letak muka? Tak tahu nak lari mana dah. Semua orang akan dapat lihat dosa dan juga kesalahan yang kita lakukan. Maka sendiri buat, sendiri tanggung. Jangan nak salahkan orang lain, hatta jangan nak salah syaitan sekalipun, kerana syaitan dia tak boleh nak kuasai kita apa-apa. Dia tak ada kuasa pun. Dia hanya bagi bisikan, dia hanya suruh kita buat, kita sendiri yang bersedia nak melakukan perbuatan tersebut. Baik, maka ini dua ayat yang saya dapat kongsikan pada kali ini. Moga ada manfaat dapat diambil. Saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa tersalah kata. Ustaz dah minta maaf dan nak habis. Ha? Dan nak habis ke? Ya, nak habis. Cuma satu Ustaz. Ayat ni di sini tadi menunjukkan adakah rasanya macam adakah ini memang tabiat manusia suka menyalahkan orang lain? Ya, memang tabiat manusia memang suka menyalahkan orang lain. Manusia Allah ciptakan dia suka berbantah, suka melawan, dan suka cari excuse, suka bagi excuse, dan suka salahkan orang lain. Suka salahkan orang lain kalau terjadi perkara yang tak baik lah. Kan, macam kalau buat kerja tak jadi, buat projek tak jadi, dia salahkan orang lain. Tapi kalau dia buat projek jadi, dia suka nak mendapat pujian tu walaupun dia tak buat. Itu manusia lah. Dia memang dia suka salahkan orang lain bila terjadi benda yang tak baik. Tapi kalau terjadi benda yang baik, dia suka nak mendapat pujian.
Kan ini nanti boleh lihat Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-188. Ayat 188. Surah 3 188 Allah sebut auzubillahi minasyaitonir rajim la tahsabanna allazina yafuna mimma atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu wa la tahsabannahum bima fazatin minal azab. Dan sebutkan apa? Jangan sekali-kali engkau menyangka wahai Muhammad bahawa orang-orang bergembira dengan apa yang mereka telah lakukan. Dan ni point dia, dan mereka pula suka dipuji dengan apa yang mereka tidak lakukan. Itu memang sikap manusia lah. Suka